UCI TV, eloklah sekurang-kurangnya kita, Dr. Syekh, Profesor Madya, Dr. CAD, tengok mulalah macam mana kita boleh lihat perkara ini, kerana ada kaitan dengan cara pengajaran dan pembelajaran yang baru dan dapat menjimatkan kos. Dan ada inter-university credit transfer, mungkin dapat duit daripada lesen. Mungkin Kamarudin dia suka ni BYOD, bring your own device. Jadi dia tak payah ada komputer, semua orang bawa device sendiri. Mungkin masa depan pun kita tak payahlah bagi orang komputer sebab semua orang dah ada komputer masing-masing. Yang penting wifi dia bagus. Tapi kita tahu ramai pensyarah juga perlu retraining dan tentunya bajet perlu diadakan. Berikutnya Samsul. Perkataan ekosistem ni banyak orang pakai sekarang. Kalau zaman dahulu yang pakai ekosistem ni orang ekologi. Tetapi sekarang ni semua orang nak tulis. Yang jual kereta pun tulis the car ecosystem. The car sales ecosystem. Mesti ada repair, ada maintenance, ada tempat sales, ada tempat maklumat, ada sebagainya. Dalam research ekosistem ni, saya dimaklumkan bahawa kita perlulah ada innovation center, ada kemungkinan untuk mulakan prototype, ada possible of funding internal, external, dan UTHM dengan MTON, UTHM dengan kementerian, dengan EU, dengan Jepun, dan yang tengah-tengah tu talent dan mereka-mereka yang dapat terlibat dengan research. Maka research ecosystem ni dapat dijanakan. Mungkin juga dia akan banyak address kepada research university, tetapi sebab ini sebahagian daripada perkara yang disebutkan. Berikutnya Samsul. UEKE ni, University Excellence Plus Creation of K Economy. Ini kita sedang memikirkan untuk menyertai ranking. Kita sedang cuba memaham dan saya punya konsultan yang saya tak bayar ni Profesor Mustafa. Profesor Mustafa ada ke tak tahu. Saya panggil je, saya kata begini. Jadi dia konsultan yang saya tak bayar lah. Tetapi bila saya tengok bil yang perlu dibayar oleh QS, saya rasa macam sayang duit ni nak kena bagi kat QS. QS ni dia bagus. Siapa-siapa yang tak bayar rankingnya antara 250, 350. You are between 250. We look at you 250, 350. Unless we audit you in detail. So, but to audit you in detail, you have to pay some money because the auditors will have to come. So, bila dia datang, dia audit, dia ambil duit 1/4 juta, you know. Lepas tu, baru dah ranking. Oh, you are in 249. Just one step before is 250 kan, yang tak bayar tadi. 250 to 350. Tapi bayar je. You are 249. Better, you know. Why? 249. Because if you are 190, it's more difficult to keep. So, if you fall off from 249, you fall off into 250 to 350. People don't know where you are. Menarik juga cara pendekatan dia tu. Tapi bayarnya tu macam tinggi. Jadi saya masih ada pasokan yang bantu kita untuk tengok masalah ranking ni. Tapi saya rasa macam duit yang kena keluar tu macam besar lah. Jadi saya kurang. Berikutnya Samsul. Iaitu IPTA dan IPTS ini, kerajaan meminta kita melihat terutama sekali government link IPTS, Universiti Petronas, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Multimedia, untuk mewujudkan kerjasama dengan universiti kita. Ataupun joint degree seperti yang kita ada dengan Bremen, ataupun dengan IPTS lain dalam bidang R&D dan postgraduate dan juga mobility pelajar. Jadi ini kerajaan akan elaborate lah, ada tuju bagaimana dia nak buat yang perkara tersebut. Yang berikutnya, Samsul, is graduate employability. Graduate employability ni saya tulis 85% di bawah. Saya dengar Naib Chancellor UPSI baru-baru ni telah dijemput dalam satu mesyuarat yang dipengerusikan pihak Economic Planning Unit. Dan dia maklumkan kepada saya, dia kata macam mana saya pergi kat mesyuarat tu,
Dia kata M-Tone ni is the worst dalam employability. Oh, saya kata bagus juga. Kenapa Datuk cakap tu? Besok kalau tahun depan keputusan saya keluar, nampaklah peningkatan tu. Dia berapa? Dia berapa? 55%. Okeylah tu. Saya cakap dengan dia okey tu. Datuk tak rasa ni? Tak apa. Duit dah bayar. Apa susah? Tahun depan saya 85%, baru dia terpanjat. Jadi saya tak tahu data mana yang digunakan, tapi Naib Chancellor UPSI kata dia terperanjat sebab setahu dia semua M-Tone memang atas 75. Sebab kita fokus. Orang lain yang masalah bekas ada pelbagai bidang. Jadi saya rasa kita kena betulkanlah. Baru-baru ni saya ada jemput beberapa timbalan-timbalan dekan hal ehwal pelajar untuk melihat isu ISP ini. ISP, Industrial Specialist Professional, ISP. Jadi saya dah tengok beberapa universiti di luar negara yang meletakkan bahawa program dia tu adalah program yang melibatkan ada industri specialist. Industri specialist yang datang untuk membantu program, melihat untuk program dia. Jadi employability memang tinggi. Cuma bagaimana kita nak cari, tuan-tuan akan lebih tahu perkara tersebut, dan timbalan-timbalan dekan hal pelajar dah janji dengan saya dia akan tengok tiap-tiap program ISP, Industrial Specialist Professional, dia bidangnya apa, dari mana orangnya, ada ke tidak dan sebagainya. Dan industry training memang kita dah buat. Postgraduate, dalam graduate employability ni penting. Maksudnya kalau pelajar tu sarjana muda, tuan-tuan berjaya bawa dia ke postgraduate, dari segi employability dia dapat kerja lah, dari segi statistik. Jadi itu ada membantu juga. Yang berikutnya ni ialah TVET yang terakhir ni. Okey. Jadi di peringkat sekolah sekarang ini pelajar tidak lagi masuk ke SPM, bukan semualah, banyak. Seluruh negara akan banyak college vocational yang mengambil pelajar lepasan PMR. Dan dia akan hadir di college vocational selama 4 tahun. Betul ke bro? 4 ke 3? 4 2 tahun sijil dan 2 tahun diploma. Jadi pendidikan menengah dia sebelum masuk universiti ialah 3 tambah 4, which is 7. Sekarang ni ialah 5 tambah 2, 7. Jadi waktu dia masuk, dia dah diploma ni, college vocational ni. Dan saya sudah pergi satu sekolah berkenaan, dan mereka sedang menyediakan pelajar-pelajar ini, dan bukan semua untuk masuk universiti lah, mereka akan masuk bidang pekerjaan. Kita juga ada 32 politeknik, dan UTHM kita ada FPTV. Salah satu universiti lain ada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational ni ialah UPSI. UPM ada ke? Tak ada. Dan kita fikirkan ke Paguh besok ada teaching factory dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Saya nak berhenti di sini dulu. Saya buka tuan-tuan dan puan kalau nak tanya soalan. Sekarang kita dah pukul berapa Sulam? 1 jam cukuplah. Ada mikrofon, tuan-tuan boleh ini. PowerPoint Samsul balik kepada yang pertama Samsul. Itulah dia. Education blueprint tebalnya macam ni. So saya tak tahu higher education blueprint ni berapa tebal, tapi saya kira mungkin juga sepadan jugalah dengan perbelanjaan yang dikeluarkan untuk higher education. Soalan? Kalau tak ada soalan ni, gagallah saya sebagai pensyarah. Sila. Selamat petang. Profesor Madya, Dr. This is not David Martin. This is Mr. Gomez. Gomez Pereira.
Selamat petang, Datuk Puisi. You are going to give me a lean question, aren't you? Hopefully, Datuk, but I will try my best. Prof Hashim, Encik Sulam, semua pegawai-pegawai kanan Universiti Tun Senon, Malaysia, para rakan sekerja, ada sedikit penjelasan saya ingin mohon dekat Datuk dengan daripada pegawai-pegawai kanan universiti mengenai program kita dekat FPTP yang digelar seperti sedia ada ini sebagai pengurusan pembinaan. Tetapi bila kita nak maju ke depan dalam usaha kita untuk memperkasakan kita punya kepakaran dalam bidang itu, dan the logical progression is towards postgraduate dan sebagainya, dan kita mohon untuk adakan program Masters in Construction Management. Pada masa sekarang dekat FPTP ada 4 jabatan, Real Estate and Facilities Management, Construction Management, Production and Operations, and Technology Management. So pada masa sekarang untuk pelajar-pelajar pasca ijazah saya di bawah penilaian saya minta diorang park diri dia di bawah real estate ataupun most of them are in real estate. Ada juga pensyarah-pensyarah di bawah program pembinaan ini letak degree itu di bawah pengurusan teknologi. So pengurusan teknologi nampaknya relevan kepada production and operations dan technology management. Real estate memang real estate and facilities management, tapi dekat construction management nampaknya kosong. Kemudian dekat mana kita nak park MSc in construction management? Adakah kita nak letak MSc construction management dekat FCAS? I minta jasa baik kawan-kawan kita dekat FCAS untuk ambil kira kita punya masalah di mana kita nampak macam ada pancaragam, ada kumpulan dipanggil One Direction. Pada masa sekarang kita dekat pengurusan pembinaan, our Department of Construction Management nampak macam no direction. No direction. Bukan one direction. So, adakah kita nak offer degree and program in construction management ataupun katalah kita ada jabatan Datuk dekat fakulti kita construction management, tetapi nak park MSc in construction management tiba-tiba dekat FCAS atau dekat mana? So, tak boleh tu. Budak-budak tak belajar engineering macam mana duduk kat FCAS? Itu yang tak boleh. FCAS ni mesti jurutera. Tapi management, kita management, tapi kalau kita tak boleh offer construction management, siapa lagi nak offer? Itu yang saya tanya. FCAS ni untuk pelajar sarjana muda je kejuruteraan. So, kalau ada sesiapa yang boleh bantu kita selain daripada Datuk ke, sebab nampaknya Datuk... Tak ada. Kalau saya tak bantu, tak boleh. Kita dah bincang perkara ini dengan dekan. Dekan dah bentangkan kepada saya. Saya pun dah panggil dekan FCAS. Sebab tu hari ini dekan FCAS mengambil keputusan untuk duduk di sebelah dekan FPTP. Kan? Jadi, mereka dah bincang. Dua-dua pun pakai tali leher UTHM. Kan? Jadi kita nak tunggu pembentangan ke Senate. Senate akan bentang dan Senate akan buat keputusan yang terbaik lah. Sebab akhirnya sama ada lalu FCAS atau lalu FPTP, dia juga akan dibentangkan Senate dan ahli Senate akan buat keputusan hala tuju mana yang terbaik. It's okay. Cuma yang Profesor Mada Dr. bawa tadi, ke peringkat jawatankuasa pengajian siswazah, dan pengajian siswazah mencadangkan supaya perkara itu dibawa melalui FCAS. Kan? Tetapi jika sekiranya fakulti nanti ini boleh minta kita dibentangkan kat Senate dan Senate akan buat keputusan macam yang doktor sebut tadi lah. Boleh Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Naib Chancellor, timbalan-timbalan,
pendaftar, sahabat-sahabat yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Disebabkan yang berbahagia ada menyebut berkaitan dengan Fakulti Pendidikan Teknikal, berkaitan dengan seboleh-bolehnya untuk menjadi pensyarah ini kita kena mengadakan mock teaching, ya. Jadi saya terpanggil untuk mencadangkan dan membuat satu persetujuan bahawa dalam konteks learning engagement and motivation, Fakulti Pendidikan Teknikal memang sewajarnya lah, ya, sewajarnya dipertanggungjawabkan dalam konteks memastikan bahawa learning engagement and motivation itu dalam keadaan yang baik, ya. Di mana dalam konteks ini Fakulti Pendidikan Teknikal, iaitu saya sebagai Ketua Jabatan Ikhtisas Pendidikan, responsibility untuk menjawablah, ya, untuk menjelaskan bahawa memang sudah sampai masanya, ya, sudah sampai masanya ikhtisas pendidikan itu menjadi suatu keperluan, ya, kepada semua pendidik dengan kerjasama CAD, ya. Sebab di fakulti lain ni hebat-hebat, ya, tetapi dia punya taukir dia ada dekat Fakulti Pendidikan Teknikal, ya, iaitu di bawah Jabatan Ikhtisas Pendidikan, ya. Jadi mungkin selama ni tak ramai orang sedar, bahawa ikhtisas pendidikan tu yang dalam bahasa Jawanya professional education, ya. Jadi sebenarnya ada di fakulti, ya. Jadi saya yakin dengan cadangan yang bagi Datuk tadi, mungkin kita boleh kembalikan track supaya di bawah LEM, Learning Engagement and Motivation itu dapat membangkitkan, ya, dapat membangkitkan kewibawaan kependidikan, ya, sebagai pensyarah, ya. Maksudnya kalau sebagai pensyarah universiti ni, kalau dalam konteks ikhtisas pendidikan ni, kalau dia berjalan pun dah nampak dia tu cikgu, pensyarah. Begitu. Kalau lawyer dia bawa buku tebal. Tapi kalau pensyarah ni dia berjalan ni dah nampak dah. Ya. Kalau Cik Rasyid jalan tu, ini lecturer Universiti Tun Nasional. Bukan Fakulti Pendidikan. Dia mewakili UTHM. Terima kasih bagi Datuk. Betul. Terima kasihlah kerana sokong cadangan saya tadi. Okey. Lagi. Semua dah letih hari ni mengajar semua. Sila Pak Tono. Pak Tono orang Sunda yang banyak makan makanan Jawa, jadi dia Sunda Jawa. Terima kasih Datuk. Saya ada satu yang ada dalam fikiran saya lah, nak tanya dengan Datuk. Saya nampak recognition untuk penulisan buku tu tak berapa encouraging. Maksudnya duitnya lah. Ya? Duitnya lah. No. I mean the recognition in term of credits and all that. Oh, promotion. Yes. Bila beza lah dengan journal articles, for example. Yeah. Macam everybody is just get excited about journal articles, tapi dengan books ni macam you are third class citizen, something like that lah. Itu yang ada my impression. On the other hand, however, menulis buku itu much more complicated than menulis journal articles, because there are hundreds of references, figures, tables, and for cross-referencing even it is too complicated. Tapi macam tak fair lah dalam recognition itu, Datuk. Jadi saya mohonlah penjelasan daripada Datuk mengapa ini berlaku. Terima kasih. Kalau dia tulis dalam jurnal, dia tidak dibayar lah oleh syarikat jurnal tu lah. Tapi kalau tulis dalam buku, Pak Tono, ya, kita nak cetak berapa, Doktor? Berapa jumlah buku? 22 biji buku tahun ni. Berapa buku? Berapa?
2013 22, tahun ini 50. Pihak penerbit sudah minta duit universiti 700,000 nak cetak buku ni. Kita kata mana duit nak cari ni, nak cetak buku 50 jodol 700,000. Kalau 5 jodol berarti 70,000. 70,000. Berarti satu jodol sudah 15,000. Pak Tono, orang tulis buku dapat penghormatan, kami kena belanja 15,000 satu buku. Nak keluarkan buku tu Pak Tono, kita nak cetak, nak pastikan kita kena keluar 15,000. Dan penilai buku itu macam-macam. Ada yang jadi akhirnya kita cetak juga kerana kita nak tengok jumlah buku yang meningkat. Tetapi bila tengok duitnya, pulangan jualan buku tu tidak setimpal. Kadang-kadang dalam store sana audit masuk, banyak buku yang tak laku lagi. Jadi saya kena query, sila jawab audit dalam, lapor kat lembaga, didapati buku sekian-sekian tak laku, ada dalam store. VC jawab, saya kena jawab. Orang tak datang, saya ada duduk dalam audit, saya kena jawab. Sebenarnya buku tu programnya patut macam Gomez sebut tadilah, patut mula tahun ini, tapi sebenarnya tahun depan baru mula. Jadi buku dia belum laku lah, tahun depan baru laku. Okey, dia faham lah. So Pak Tono mahal buku. Tetapi kalau Pak Tono berjaya mencetak buku tu di luar tanpa menyebabkan kos UTHM, Wahid mana Wahid Raji? Wahid Raji ada kelas sebelah petang. Dia dah tak tahan Pak Tono dicetak kat UTHM sebab pulangannya lambat. Persen. Sekarang Wahid cetak sendiri, Wahid Raji. Cetak kat Pak Raja kat mana, dia jual sendiri. Sebab bila kita jual, dia kata lambat pulangannya. Jadi ada juga orang yakin dengan buku dia, dia cetak sendiri, jual sendiri, untungnya lebih pula tu. Ada jugalah Pak Tono. Jadi buku ni Pak Tono dia belanja kita besar. Dahlah kita belanja besar, kita nak bagi recognition kat orang tu pula tu. Lepas tu Profesor Ayub dengan dengan Dr. Syafiee, seorang tulis buku pasal menyelam, seorang tulis buku pakai lawak. Tapi buku dia lah yang laku. Jadi saya pun tak tahu yang mana nak cetak ni. Profesor Ayub punya buku is always out of stock sebab dia tulis pasal lawak. So, Pak Tono, buku kita memang implikasi keuangan dia tinggi lah. So, tapi kalau yang pengiktirafan Pak Tono sebut tadi, saya rasa memang kita boleh beri pertimbangan lah. Tetapi kalau keuangan yang dimaksudkan, memang kita dah belanja dah. Jauh lebih daripada jurnal. Tapi banyak daripada ramai jurnal itu kena bayar juga. Bayar, ya. Even in US dollar. Ya, ya. And sometimes, very often, we have to pay upfront. Ya, betul. There is no guarantee that our article will be published. Ada macam So, tu, you know, yes. dah bayar yes, tapi it tak happens. pasti. Yes. yes, it Yang jangan masuk jurnal tu. So you know, in terms of money, I believe you know it's you cannot really. Ada ke Roziati it's not satu really satu argument. artikel dalam jurnal RM10,000? Tak. Nak publish dalam jurnal berapa kena bayar? Kalau Q1 tak perlu bayar. Banyaklah kita di Q1 tu. Q2 tak bayar. Okey. Adalah Pak Tono yang kena bayar tu. Saya kena tanya Prof Mustafa lah. Pasal dia impact dia tinggi. Prof Mustafa, berapa you bayar dalam you punya jurnal? Prof Mus, alah, ada engkau, selamat aku hari ini. Prof Mus kita punya perunding ranking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. As far as journal is concerned,
Pak Tono, ya. Ada dua jenis jurnal yang biasa kita dapat, iaitu satu adalah yang tak berbayar dan satu yang berbayar. Kemudian yang berbayar dan tak berbayar ni ada, kedua-duanya ada dalam Q1, malahan ada dalam Q2, malahan ada dalam Q3. So kita kena cerdik lah, kita kena pandai lah, iaitu kalau kita tak nak keluar duit, kita mesti cari jurnal yang tidak berbayar. Kenapa kita menyusahkan diri kita untuk pergi kepada jurnal yang berbayar? Itu soalan saya. Okey. Terima kasih. Nature bayar ke tidak? Nature. Nature tak bayar. Impact dia 25. Impact dia lebih daripada 20, ada yang lebih daripada 30. Dan dia tak bayar. Even dia tak bayar. Tapi ada jurnal yang berbayar lah. Warga negara Malaysia berapa artikel dalam Nature sampai sekarang? Setakat ini yang saya tahu ada 3. 3 je. Satu daripada UPM Daripada sebelum merdeka sampai sekarang. sampai sekarang. Baru 3. Baru 3. Dan tak bayar. Dan tak bayar. Nature nama dia kan? Satu UPM, satu UITM dan satu lagi saya lupa, mungkin Universiti of Malaya. Terima kasih, Terima bang. kasih. Wah, pakar rujuk kita. Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum bagi Datuk. Berkaitan dengan buku Datuk. Okey, buku. Jadi berkaitan dengan buku ni, apa nama, Timbalan Naib Chancellor pun ada menyebutkan dalam SKT supaya membantu universiti untuk menjana pendapatan melalui jualan buku. Okey. Jadi saya melihat satu anjakan paradigma perlu dilakukan di universiti. Sebab saya tengok begitu lama jualan buku ni nampaknya begitu mengecewakan lah, ya. Jadi saya nak mencadangkan, boleh tak kalau saya melontarkan sedikit idea supaya untuk menggalakkan penulis-penulis di universiti ni, dia pasal main duit juga, ya, berkaitan dengan duit. Jadi kita setakat ini kita bagi pada penulis di dalam, penulis itu mendapat cuma kalau tak silap 10%. 10% dari harga jualan. Jadi kenapa tidak kita membuat satu challenge supaya kita bagi komisen kepada penulis 35%. 35. Okey, setuju. Okey, Ya. itu sebab saya bandingkan dengan peniaga atau pembekal yang menjualkan buku pensyarah universiti mendapat 35%. 35, ya. Jadi menimbulkan semangat di demoralize ataupun tidak semangat. 30% ya? Saya mencadangkan 30% bagi Datuk. Sekian, terima kasih. Okey. Ada soalan? Sila. Ya. Sure. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ditekan dari belakang tadi untuk tanya. Jadi saya tanya juga. First kali berkenaan dengan penerbitan tadi. Pasal Penerbitan. Penerbitan tadi, sebelum ni saya pernah highlight pada penerbit lah. Penerbit, sebab sebelum ni penerbit kata tak duit dah tak ada banyak. Jadi orang tuntut pun tak boleh dibayar. Jadi apa yang saya beritahu penerbit? Sebab kalau dulu kita punya fokus tahun 2008, 2009 kita fokus, kita kejar Scopus. Jadi masa tu kita punya nama kat dalam Scopus tak banyak lagi. Tapi dalam MTON kita banyak. Tapi sebab kita nak naikkan supaya kita punya penyelidik hantar Scopus, kita pun buat 500. Hantar Scopus 500. Tapi sekarang ni kalau untuk pengetahuan Datuk, tahun 2013, di THM dalam 1900. Compare dengan Unimap kalau tahun 2012, 2011 kita masih nombor 1 lah. Compare dalam MTON. Start tahun 2012 kita dah kalah dengan Unimap. Start tahun 2013 kita 1009, dia dah 2600-700. Tapi dari segi satu aspek, saya tengok sekarang ni kalau dalam UTHM dalam 1900 tu, kalau kita tengok jenis penerbitan majoriti lah, lebih daripada 90% memang conference based journal lah. Terutamanya Transtech Publication, memang majoriti kat itu sebab kita masih bayar. Dari satu aspek, pada saya kita dah tak perlu bayar lah dan untuk mengurangkan kebergantungan kepada jurnal tu. Tapi dari segi aspek lain, kalau macam saya cakap tadi, Unimap dia menggunakan strategi yang sama. Dia menggunakan strategi yang Scopus punya Transtech je sebab dia dah dekat 3,000 lah sekali. Kita masih tak sampai 2,000 lagi. Itu satu dari segi penerbitan. Satu lagi dari segi FKMP tu lagi saya dah propose. Pasal saya tengok saya masuk sini tahun 2006. 2006 saya masuk dulu, saya ingat saya makan seminit tu dalam 10 suap. Sekarang pun saya makan dalam 10 suap juga. Jadi maknanya dia 2006 sampai 2013 saya punya cara kerja tu lebih kurang sama lah. Saya ingat hampir semua kat sini lebih kurang sama lah.
Jadi saya propose kat fakulti tu, konon-kononnya tahun 2014 sebagai drastic years FKMP, tapi sebab dekan nampak mungkin takut boleh drastic years FKMP tu mungkin ada orang tak boleh kecap semua kan. Tapi saya mengharapkanlah UTHM boleh buat macam tu supaya apa kata, supaya layan sikit lah. Macam sekarang ni macam saya rasa rutin harian tu sentiasa sama lah. Rutin harian tu sentiasa sama, jadi kalau boleh rutin tu biar berubah sikit lah. Supaya apa tu UTHM tu berubah sikit. Nik, soalan dia apa? Tak Soalan faham. dia. Soalannya simple. Apa sebenarnya perancangan UTHM pada tahun 2014 compare dengan 2013? Sebab saya belum nampak lagi Belum, betul-betul satu tindakan yang betul drastik. Satu tiba-tiba okey UTHM buat satu polisi menjarah semua kena kejar. Semua kena buat macam tu je. Sekarang masih belum nampak. Sekarang dah bulan 3. Kita tinggal 9 bulan lagi untuk habis 2014. Jadi saya tak nampak begitu. Jadi saya tanyalah, UTHM apa sebenarnya perancangan untuk 2012 compare memang banding betul dengan 2013? Soalan terakhir. Dia memang kita dah kalah dengan UNIMAP bukan pasal di penerbitan je. Main bola kalah. Tarian kita kalah. Mengambil kaki tangan sementara kita kalah. Jadi baru-baru ni kami semua kena panggil sebab UNIMAP belanja 139%, UTHM belanja 101%. Almost exactly what was funded for. UNIMAP 139%. Apa berlaku? UNIMAP melantik ramai kaki tangan kontrak. Kalau dia nak menang golf, dia ada lantik orang kontrak. Dia lantik profesor kontrak. Jadi bila akhirnya dia keperluan duit, dia pergi menghadap kat kementerian lah untuk top up kena ini kaitan dengan gaji. Jadi saya dah tengok cara pendekatan tersebut, saya rasa saya tak nak ikut lah. Kerana itu meletakkan kaki tangan dan juga universiti dalam keadaan risiko yang tinggi. Dan itu juga saya tak berani kerana banyak betul orang yang dilantik menjadi pensyarah dalam jangka masa yang singkat. Termasuk pejabat di Kuala Lumpur pun ada, pejabat di Perlis pun ada. Dan saya tanya orang sukan pun begitu juga. Siapa yang main golf dengan dia? Saya tanya orang tarian pun begitu juga. Siapa yang menari dengan dia? Dalam penerbitan ini saya kena mengaku kerana dari segi umur, pensyarah UTHM ni ada tua sikit lah banding dengan pensyarah UNIMAP. Dia semuanya macam Nik lah. Macam Nik, you punya age, saya ada senarai lah. You punya age index 9 kan? Oh iya. Adalah apa itu? Tak ada senarai saya kat sini. Jadi kalau semua pensyarah UTHM macam ni, memang kita tinggi. Macam UNIMAP. Lepas tu Tan Sri Jamilus baru ni dia tanya saya, boleh ke dia jadi profesor pelawat ke UNIMAP? Saya kata boleh. Sebab dia tengok kesian, sebab pensyarah dia semua muda-muda di UNIMAP. So saya tak terperanjat lah kalau itu apa yang disampaikan. Hilanglah ni yang age index di sini. Jadi apa lagi soalan tadi ni? Saya tak nak ikut dia lah. Tahun 2013 dengan 2014 punya perbezaan. Beza tak ada. Tak ada perbezaan. Tak ada. Okey. Okey, kalau begitu soalan last sekali. Oh, ada lagi soalan. Ada satu soalan sekali sebab sebelum ni saya dah selalu gaduh dengan Dr. Fahmi pasal gradient employability. Sebab kalau ikut saya tak sure lah. Sebelum ni kalau yang tahun ni kita memang fakulti FKMP memang saya rasa memang paling rendah lah FKMP. Tapi saya beritahu dia, You punya age berapa ni tadi? H index ke age? Age index ya. H index saya 3 je, sikit je. 3 Oh. Lebih baik daripada saya punya lah. Saya 1 je ni. Oh ya ke? Dah. Sebab tu kalau semua tua macam saya susah. Pasal semua kalau muda macam ni semua okey. Prof Mustafa 12. Kandasamy 12. Prof Merati 10. Yusuf Ismail 5. Muhaimin lebih kau main sekarang kan? Itulah lebih kurang lah. Ini adalah dia print out untuk saya. Nik Hishamuddin bin Makno. You kan? Ya. 2 ni. Itu lama itu.
Tak updated. Yang latest sekali kalau Datuk tengok cari Datuk punya orang yang sama tu nampak nama saya. Dia orang ni silap lah. Itulah. Okey. Itu lama tu. Penerbit bagi yang lambat, yang tahun lepas. Okay. Okay, yang pasal graduate berita tu, kita dah universiti dah 20 tahun. Saya beritahu Dr. Fahmi, contohnya kalau di Jepun, biasa kita grad, kita dapat kerja setahun sebelum grad kita dah dapat kerja dah. Ini bukan dah 20 tahun. Universiti saya ambil alih daripada Datuk Mael. Universiti kita ni mula tahun 7. 2007 ni. Ni universiti baru 6 tahun. Sebelum tu college universiti. Sebelum college universiti institute. Jadi sebenarnya universiti betul-betul universiti. Kita saja je lah mengaku 20, sebenarnya belum. Kita ni baru berapa tahun universiti. Sebelum tu bukan. Sebab tu sebelum tu indeks semua tak ada. Dia orang pun tak publish paper sebab mengajar budak-budak politeknik. Tengok Tarmizi sampai rambut putih mengajar budak-budak PLSP semua kan. Jadi ni okeylah tu. Sebab gini, ni tak boleh tanya saya banding dengan Jepun. Ni kena banding UTHM dengan universiti lain dalam ekosistem yang sama. Peruntukan yang serupa. Peluang pekerjaan yang serupa dalam industri. Kawan saya di UKM sedih sebab employability dia 65%. Kita 85% bila saya bentang dengan KSU, dia kata this is above national average. Saya rasa saya tak nak outperform in Japan and so on. Nek, jangan cerita macam tu. Kat Imperial, kami 2 tahun belum lulus, dah ada orang bagi kerja. Imperial College, London. Okey tak tu? Tak, sebenarnya saya bukan nak tanya, saya nak minta bantuan pihak UTHM dan pihak pengurusan. Sebab apa yang saya beritahu Dr. Fahmi, kita cuba buat supaya student kita pun macam tu juga. Maknanya 6 bulan sebelum grad dia dah dapat kerja. Macam sekarang ni FKMP, sekarang kita akan cuba buat first batch. Kita tak target kita punya 300 lebih graduan kita, 300 akan dapat kerja dalam 6 bulan sebelum kerjaan. Tapi kita target contoh dalam 20%. 20% dalam 60 orang. 60 orang maknanya 60 orang tu yang memang excellent. Kita target setahun sebelum grad dia dah dapat kerja. Maknanya kita kena buat strategi kita. Kita dah LI kita sangat dah. Walaupun UTHM baru saat 2007 tapi kita punya dah lama 20 tahun lah. Maknanya setiap tahun kita hantar LI, setiap tahun kita ada industrial collaborator dah lama. Tapi kalau tanya-tanya rata-rata pada industrial collaborators, hubungan kita majoriti industrial collaborators hanya setakat LI, habis kat LI je. Lepas tu jadi apa yang saya nak minta bantuan, sebab saya terus saya cakap kalau setakat 1, 2, 3 company tu saya boleh usahakan. Tapi kalau untuk yang lebih banyak, kita memang akan minta pihak management lah. Pihak management, pejabat dalam universiti, PSUI, semua. Saya rasa yang itu memang kita beri penekanan lah. Cuma memang daripada 20,000 alumni UTHM, ramai berada di public sector. Kekuatan alumni kita dalam private sector masih kecil. Dalam public sector memang ramai. Pensyarah politeknik memang ramai lulusan UTHM pun. Sebab dulu pun pusat latihan staf politeknik. Jadi untuk sektor di Malaysia, sektor publiknya masih menerima, sektor privatenya tidak sebesar Jepun. Kalau kita berasa di Kyoto, Osaka dan Kobe, itu kawasan apa ni dia panggil? Kyoto, Osaka dan Kobe. 3 bandar besar lah di Jepun. Yalah. Itu kawasan apa? Apa distrik? Kansai. So distrik Kansai ni, 3 distrik ni ekonominya lebih besar daripada Canada. The economy of the 3 is the district, Kansai district is bigger than the economy of Canada. You imagine? So saya nampak macam we are not in that level lah. Kelang kat depan tu pun ada kelang Jepun. Kat Jepun saya sana pergi round kelang orang Melayu pun tak ada. Jadi macam mana kita? Itu je lah. Tapi saya rasa saya setuju dengan Nik tadi sebab kita kena berusaha untuk mencari peluang supaya pelajar-pelajar kita berada di tempat yang sepatutnya. Sebab tu yang saya cadangkan ISP tu, Industrial Specialist Professional. Kalau ada that kind of collaboration, saya rasa kita boleh percaya. Tapi apa pun ni, 85% is high. 85% at graduation time, 6 months after graduation is high. Boleh tanyalah Fahmi dan rakan-rakan lain. UTM is 89. I think UTM is older than us. UTM lebih tua, bro. Prof Hashim dia sama tua dengan UTM.
Prof sama tua dengan UTM, Prof Hashim ni. Dia pencen bulan berapa ni? UTM lama. Datuk Ma'el pun anak murid UTM, Prof Zainal lama. Jadi kita, but they are 89. We are almost 85. Actually kita declaratory 82 je. So we are quite high je. Itu je lah ni. Okey. Terima kasih ya. Saya kalau Nik tanya, saya jawab. Takut nanti ada persepsi yang berbeza. Tapi bagus Nik ni dalam apa acara pun, ingat tadi pensyarah mesti always positif. Dalam acara pun dia akan berdiri dan menyampaikan pendapat dia. It is very good. Jadi kita dalam pentadbiran dapat input, dapat pandangan. Sila Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Datuk, saya mewakili diri saya lah saya rasa sebab sebagai guru bahasa, saya cuma nak bertanya lah. Saya difahamkan oleh pihak Puan guru bahasa apa? Guru bahasa Inggeris. Betul. Daripada FSTPI. Can you speak English? Of course I can speak English. I have one question here regarding myself, but I don't know whether my friends also have the same problems. My question is, I was informed by our registrar office that those guru bahasa who have English teacher who have already had their masters, they are not being paid as on a salary of master salary based on their qualifications. So I don't know whether these things is actually applied to all guru bahasa for universities, or maybe because we all are DGs, which is, I believe that all schools also are DGs. So from the understanding by registrar office, they said that it's only applied to all DGs in schools, but not in universities. So that is my question. Thank you very much. Di sekolah dia tak bayar. Di sekolah kalau ada masters dan PhD tak bayar. Saya tahu jawapan dia. What you should do is you take a PhD. When you get a PhD, you'll be paid as a lecturer. Alright, my biggest barriers and also my biggest problem here, and I know that Prof Hashim at ANCA also know that my first degree was in Mass Comm, and I didn't apply for English teacher as well. I applied for tutor in social sciences because my background is 10 years in Jabatan Perpaduan Negara, National Integrations in Jabatan Perdana Menteri. So I already been working in Putrajaya, and then I applied for social sciences, and I did apply again, appeal to transfer from English teacher to at least DS after I finished my masters. But again, I was informed that I have to wait for vacancies from Jabatan Social Sciences. So I don't know how. That's all. Thank you. Okay. Saya pun tak tahu. Saya baru sebut-sebut dengan pendaftar tadi, pendaftar bayangkan saya JPA tak lulus lah. DG, kecuali kita nak tukar Puan menjadi seorang pensyarah DS45 sebagai contoh. Cuma dalam My Brain 15, kita terikat dengan statistik, namanya pensyarah tu, dia nak tengok berapa peratus PhD. Target kita pada tahun 2020, UTHM ni PhD dia 65%. Itulah kekangan dia lah yang kita dalam mesyuarat selalu bincangkan. Tapi apapun kalau Puan buat PhD, saya rasa tak sukarlah untuk mengambil salah satu jawatan. Kerana saya dimaklumkan oleh pendaftar 2 hari lalu, pendaftar pergi ke JPA atau semalam, kita dapat 100 jawatan pensyarah baru. 100 jawatan pensyarah. Kita juga dapat 12 jawatan N44. Jadi penolong-penolong pendaftar, pegawai 41, bukan N lah. 44 dalam pelbagai lah. Ada F, ada S, ada N.
21, maaf, bukan 12, terbalik saya, 21. Jadi semua yang pegawai di 41 yang dah lebih 10 tahun, ramai, 12 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 13 tahun, terlekat dengan 41. Jadi kita baru dapat jawatan hari Senin semalam, kita dapat 21 jawatan. Jadi kumpulan ni insya-Allah kita boleh naikkan pentadbir ni ke 44. Cuma sayangnya jawatan dia 41 tu dimansuhkan. Jadi kita tak boleh dapat pegawai baru. Untuk pensyarah dia bagi kita 100. 100 ini belum lagi yang kita minta untuk jawatan pagu. Okey. Saya kira kita kena berhenti di sini sebab hari ini kita adalah hari yang istimewa, kita ahli akademik. Kita ingin meraihkan Tuan Haji Sulam. Kerana kita beri tepukan kepada dia lah. Ya. Kerana Tuan Haji Sulam akan berumur 60 tahun, mengikut surat beranak yang ada itulah. Pada 22 hari bulan Mei tahun 2014. Jadi hari ini kita dah bulan Mac. Saya tahu Encik Sulam banyak cuti yang terkumpul yang dia belum ambil. Jadi saya gunakan kesempatan ni untuk bagi pihak seluruh warga universiti, khususnya kita ahli akademik lah, untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik Sulam dan semoga persaraan beliau itu akan membawa kenangan dan ingatan kepada kita semua. Dan saya juga mengucapkan tahniah kepada Encik Sulam telah dinaikkan hakikinya ke jusasi oleh kerajaan. Ya. Kerajaan telah meluluskan permohonan supaya Encik Sulam dinaikkan ke jusasi personal to holder, dan untuk itu saya jemputlah Encik Sulam untuk menyampaikan sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor kerana memberi peluang kepada saya untuk bercakap sepatah dua kata sempena dengan saya akan jadi YB pada 22 Mei tahun ini, iaitu kerana bersara wajib ataupun bersara paksa. Itu istilah dia. Saya rasa terharu diberi pengiktirafan seperti ini kerana sebenarnya saya tak berapa lama bekerja di universiti. Saya mula masuk di sini bulan Jun tahun 2003. Jadi lebih kurang 10 tahun ataupun 11 tahun saya bertugas di sini. Asalnya untuk makluman yang tak tahu, saya asalnya pegawai tadbir dan diplomatik asalnya. Lepas tu pada tahun 2003 dipinjamkan ke UTHM. Sepatutnya dipinjam 2 tahun. Dan selepas 2 tahun saya kena balik semula ke federal. Tapi pada masa itu pihak universiti minta saya teruskan peminjaman. Dan untuk proses peminjaman ni ada 3 parti yang terlibat. Saya, universiti dan JPA ataupun SPA kerana saya daripada Federal Agency. Dan saya menerima permintaan itu untuk bertugas di sini disambung 2 tahun lagi. Habis 4 tahun saya diminta sambung lagi dekat sini. JPA kata pinjaman tidak boleh lebih daripada 5 tahun. Jadi you kena buat keputusan sama ada nak balik ke Federal ataupun menukar warga negara menjadi warga negara UTHM. Apabila saya masuk bekerja di sini, kerana itu adalah kali pertama saya bertugas di IPTA. Saya masuk bekerja di sini, saya merasa cukup berbangga dan berbesar hati kerana dapat bercampur dengan orang-orang yang cerdik pandai. Sebab saya tak berapa cerdik, tak berapa pandai. Jadi pada peringkat awal memang susah saya nak menyesuaikan diri di sini
kerana saya orang asing, orang luar daripada sistem di sini. Tapi apa yang saya buat, saya memujuk hati saya supaya suka bekerja di sini. Kalau nak kirakan, isteri saya sebenarnya tak berapa suka saya bekerja kat sini. Sebab isteri mana yang suka ditinggal-tinggalkan? Tapi saya berbincang dengan isteri saya kata saya bekerja dekat sini, bagilah saya peluang untuk bekerja di THM. Waimah anak saya sendiri pun tak berapa suka. Kerana anak saya masa itu belajar di Kuala Selangor. Sampai dia kata, Baba, masa itu saya dekat HCP, anak orang beribu-ribu Baba boleh jaga. Anak Baba seorang, Baba tinggal-tinggalkan. Jadi sebenarnya banyak mengajar saya pengalaman semasa bekerja di sini. Apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan, mengapa saya boleh bertahan sampai saya berpencen wajib di sini? Kenapa? Pertama, seperti saya katakan tadi, saya memujuk hati saya supaya rasa cinta dan sayang kepada organisasi iaitu UTHM. Apabila kita dapat memujuk hati kita, ada rasa cinta, ada rasa sayang, ini akan meningkatkan toleransi kita kepada organisasi. Bermakna, kalau apa kurangnya tu, kita terima. Sebab, kalau ikutkan pengalaman saya yang mula bekerja tahun 78, saya pernah duduk di kerusi yang pada masa itu, kerusinya kerusi kayu, alas dia rotan, dan rotan tu dah bolong, dah itu, dia letak papan. Tapi dekat sini saya tak jumpa benda itu. Dan kalau kita ada rasa cinta, rasa sayang kepada universiti, kita akan sama-sama menjaga universiti. Sama-sama akan menjaganya. Saya ingat peristiwa pada tahun 2007, apabila kita dilanda banjir, masa itu saya, Datuk Mai dan beberapa pegawai kanan balik pada Kuala Lumpur. Kita buat keputusan, oleh kerana kuliah tidak dapat dijalankan, kita benarkan pelajar bercuti. Tetapi saya tak benarkan bila Datuk Mai tanya saya macam mana dengan staf. Tuan Mendaktar, saya tak benarkan staf bercuti. Ada yang mengungkit, kita ni pensyarah. Kalau pelajar tak ada, apa yang kita nak ajarkan? Kenapa kami tidak diberi cuti? Pada masa itu. Tapi saya memikirkan, kerana kita rasa cinta dan sayang kepada organisasi, kita sama-sama menjaga universiti. Saya beritahu, takkanlah kalau ada alat yang tenggelam, ada benda yang nak kena banjir, minta pendapat seorang-seorang angkat. Saya nyatakan pada masa itu. Memang saya mendapat tentangan lah, ataupun mendapat bisik-bisikan mengatakan bahawa saya menggunakan kuasa saya, tidak memberi cuti kepada staf, sama ada staf akademik ataupun staf bukan akademik, kerana mereka tidak boleh menjalankan tugas tetapi tak diberikan cuti. Pada masa itu kita gotong royong menjaga universiti 24 jam, waimah siang ataupun malam. Sebab rasa cinta kepada universiti. Selain daripada itu, kalau kita ada rasa cinta kepada universiti, sekarang ini kita mendapat tekanan, bajet pengurusan dikurangkan. Kita mendapat tekanan. Jadi macam mana kita nak menambah pendapatan sedangkan bajet dikurangkan? Kalau kita tak dapat nak menjana pendapatan, kita kurangkan perbelanjaan kita. Banyak usaha yang kita boleh buat. Terutama yang ada kaitannya dengan elektrik, air, telefon dan sebagainya. Maknanya, kalau peruntukan perbelanjaan atau belanja mengurus dikurangkan, kita perlu naikkan pendapatan ataupun kita kurangkan perbelanjaan yang kita boleh buat. Dan kalau kita ada rasa cinta kepada universiti, ini mereka yang belum ada PhD ataupun yang sedang buat PhD, kita cepat-cepat buat PhD, kerana ini akan menaikkan lagi nama universiti. MyBrain 15, kita perlu capai 60% pada tahun 2015, stafnya yang ada PhD. Dan akhir sekali, saya pesan pada kawan-kawan sekalian, kita naklah tahu fakta-fakta utama tentang universiti. Tadi Datuk NC ada sebutkan, dia kata saya akan dinaikkan pangkat
akan dinaikkan pangkat ya, belum lagi. Secara KUIP pada 21 Mei 2014, iaitu sehari sebelum saya pencen. Jadi masa kita berjumpa dengan pengurusan tertinggi di peringkat federal, Datuk NC ada sebutlah pendaftar ni pada tahun 2006 dia grade 54, sekarang dah 2014 masih grade 54. Lepas tu saya ditanya berapa besar universiti, berapa ramai universiti, berapa ramai pelajar dia, berapa ramai staff dia. Jadi saya kata masa masuk dulu pelajar lebih kurang 8,000 dan staff lebih kurang 900 ataupun 1,000. Tapi sekarang pelajar sudah ada 16,000 dan staff ada 2,100. Dan kita tambah lagi, dapat staff lagi 100, 2,200 dia kata, ataupun 2,300. Oh, besar UTHM ni ya, dia kata macam tu. Jadi bila kata besar je UTHM, kita masukkan jarum, tapi pendaftarnya masih grade 54. Jadi mungkin kerana saya mengetahui sedikit sebanyak tentang maklumat asas universiti ini, jadi orang nampak bahawa UTHM ini bukan satu universiti yang kecil lagi. Itu sebabnya dalam temuduga kenaikan pangkat, saya rajin tanya soalan tersebut. Kerana untuk diri saya, kawan-kawan lama masih lagi jumpa saya yang masih bekerja, you masih kat UTHM lagi Sulam? Ya. Lepas tu dia kata, you tak balik ke KL? Tidak. You tukar ke daripada PTD ke pentadbir universiti? Ya. Lepas tu ada yang masih tak tahu lagi tentang UTHM. Ada lagi. Dan saya beritahu, saya bekerja dekat UTHM, saya sudah ada 16,000 pelajar. Sudah ada 2,300 staff. Jadi apa tujuannya ialah untuk melihat, beritahu pada mereka bahawa UTHM ini bukan satu universiti yang kecil lagi. Jadi saya dapat feedback mengatakan bahawa kalau ada anak nak belajar kejuruteraan, hantar ke UTHM. Itu tujuannya, sebab mereka tidak memandang kecil kita lagi. Hatta saya memberitahu, kita Fakulti Kejuruteraan Awam, kita dapat 4 tahun dia punya akreditasi. 5 tahun kita punya akreditasi. FKMP kita dapat 3 tahun. Jadi bila kita sebutkan macam itu, bermakna satu pengiktirafan kepada universiti dan mereka tidak ragu-ragu untuk menghantar anak mereka ke sini. Itu sebab akhir-akhir ini, ya, bila kita dapat pengiktirafan macam itu, kita tidak lagi perlu untuk mendapat pelajar lelong. Itu dia. Jadi saya rasa itulah yang message yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, kita mesti ada rasa cinta kepada organisasi di mana kita bekerja. Kerana dengan adanya rasa cinta, kita akan dapat sedikit sebanyak memberi toleransi kepada apa-apa yang sedikit banyak kurangnya. Seperti kita muda-muda dulu, kalau kita masih bercinta, kita sayang. Kalau girlfriend kita tersanggul batu, kita marahkan bandaraya, kenapa tak angkat batu tu? Sampai girlfriend aku tersanggul batu. Tetapi mungkin kerana rasa cinta dah luntur di tua ni, bila tersanggul batu, kita marah bini kita. Buta mata tu tak nampak batu katanya. Jadi kita jangan buat macam tu lagi lah. Maknanya kalau dah tua-tua pun, kalau kita terlanggar batu, kita tanya, sakit tak? Sakit, mai kita pergi doktor. Itu sebab ada rasa cinta kepada isteri kita. Jadi saya rasa itu sajalah yang saya nak sampaikan Datuk pada petang ini. Mesej mudah saja, rasa cinta kepada organisasi, dan apabila kita rasa cinta kepada organisasi, ada toleransi yang besar yang kita berikan kepada universiti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Sulam. Hadirin yang dihormati, cenderamata penghargaan berikut adalah sumbangan daripada fakulti dan pusat sebagai ucapan terima kasih. Semua itu majlis menjemput Tuan Haji Sulam Hamid, pendaftar UTHM, untuk tampil menerima cenderamata. Dengan ini, majlis menjemput Dekan Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, yang dihormati Profesor Madya Dr. Abdul Khalid bin Abdullah. Silakan.
Seterusnya, Dekan Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik yang berbahagia Profesor IR Dr. Zainal Abidin Ahmad, atau wakilnya, sekian. Seterusnya dijemput Dekan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan yang berusaha Profesor Madya Dr. Yusri Yusof untuk menyampaikan cenderamata. Seterusnya dijemput daripada Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan yang dihormati Profesor Madya Dr. S.R. David Martin Elias Daud Joanil. Dipersilakan. Seterusnya daripada Dekan Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational, dipersilakan yang berusaha Dr. Razali Hassan. Seterusnya dijemput Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Profesor Madya Dr. Nazri Muhammad Nawi atau wakilnya. Seterusnya daripada Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, dipersilakan Profesor Madya Dr. Azmi Kamis atau wakilnya. Silakan. Seterusnya Fakulti Teknologi Kejuruteraan, dijemput Profesor Madya Dr. Ishak Baba. Dijemput bagi pihak Pusat Pengajian Siswaza yang berbagi Profesor Dr. Ahmad Syakri. Seterusnya bagi pihak Pusat Pengajian Diploma, dijemput yang berbahagia Profesor Dr. Ismail Abdul Rahman. Dan seterusnya bagi pihak Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar, dijemput Profesor Madya Dr. Asri Slamat. Dan akhir sekali majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Nur Dalimin untuk menyampaikan cenderamata bagi pihak Pejabat Naib Chancellor. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Baiklah, majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Naib Chancellor dan sekalian dekan-dekan yang telah sudi menyampaikan cenderamata itu tadi. Buat tuan pendaftar, timba suasa di tepi kali buat siraman si Tuan Puteri, jauh di mata jangan di hati, kenangan abadi memperteguhkan diri. Selesainya acara penyampaian cenderamata itu tadi, maka majlis telah sampai ke penghujungnya. Sebagai kata penutup daripada saya, bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan,
Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Dari Muara ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugasan diberi, di lain masa bersua lagi. Dengan itu, Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor, para pegawai kanan universiti dan hadirin sekalian dijemput menjamu selera juadah yang telah disediakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.